Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina, rabbi yassir wala tu'assir, rabbi atmim bil khair. Alhamdulillah. Para ulama mengajar kita di dalam Ramadan supaya mengukuhkan kita punya tauhid, kita punya keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang begitu famous yang selalu kita bacakan, iaitulah surah antara surah-surah pendek di dalam Al-Quran, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu wahai Muhammad, Allah tu esa. Ayat yang mengajar manusia supaya menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu esa, percaya dan yakin di dalam hati kita tentang keesaan Allah, percaya dan yakin bahawa kita hidup hanya untuk Allah. Yang kita baca dalam doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya semayangku, wa nusuki, ibadatku keseluruhannya, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya kerana Allah. Kita berjumpa pula dalam ayat yang lain antara surah-surah pendek di dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu wahai manusia dengan nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Oleh sebab itu tanda syukur pada apa yang Allah dah bagi dengan pelbagai nikmat. Fasalli, maka hendaklah kamu semayang, li rabbika, kerana Tuhanmu. Semayang kerana Allah, puasa kerana Allah. Kita faham semua benda dari sudut ilmu, semua orang faham buat kerana Allah. Tetapi tuan-tuan, praktikalnya, hakikatnya pada hari ini, banyak manusia buat bukan kerana Allah. Saat saya nak masuk semayang, ada satu budak duduk kat luar. Saya duduk ambil semayang, saya tak ada. Jom masuk. Tak main nak ambil bobok ya. Masuk, duduk pujuk. Pancing tak dapat, pasal orang duduk semayang, nak lambat main tang ni. Ingat nak pujuk lagi, ajar dia. Dia pun tak faham. Yalah, nampak dia pun macam tak apa nak cerdik. Tapi tak cerdik tak kira sampai tekan metah semayang kot kan. Kita kena cakap lah. Semayang. Kadang-kadang pergi masjid, budak-budak. Dah bila saya pergi ada tu masjid, saya masuk, orang duduk tengah semayang, rakaat ketiga. Saya kata, orang tak semayang, masuklah. Orang nak semayang nak habis dah. Hei, semayang habis, kata habis. Tapi semayang lah. Ada pula orang semayang habis tak semayang. Dia tak faham. Dia tak faham, tak ada knowledge tentang Islam. Kita kena perlu beri peringatan. Semayang tak payah tunggu orang semayang habis, kata habis yang kena semayang. Orang habis yang semayang seorang-seorang. Orang duk ada yang semayang ramai-ramai. Kita buat ni kerana Allah, bukan saja syok ada masa free baru buat. Tak faham, tak betul. Kita faham tentang Allah, tak betul. Pasal apa jadi macam tu? Puncanya kerana akidah, kepercayaannya kepada Allah dan meletakkan Allah sebagai Tuhan tak begitu kukuh dalam diri. Sehingga kita tak faham kita hidup ni untuk siapa, kita buat kerja ni untuk apa. Bahasa lain kita katakan manusia hidup yang tidak faham misi dan visi kehidupan. Ramai manusia hidup, ingat dia hidup, dia kena kerja, cari makan, hidup senang. Semayang ni satu benda sampingan. Sedangkan sembahyang ni disebutkan dalam hadis sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Faqman aqamaha, siapa mendirikan semayang, faqad aqamad din,
dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Siapa meninggalkan semayang, maka dia telah meruntuhkan agama dalam diri dia. Berapa ramai sangat masyarakat kita, kalau kita tengok dari sudut graf yang kajian yang dibuat, hampir 30 juta lebih rakyat Malaysia yang semayang betul-betul mungkin 5-10%. Campur sekali dengan yang semayang raya, semayang apa tu, adalah kot 15%, 20%. Baki lagi dalam 20% manusia yang tak semayang. Patutlah Allah Ta'ala bagi COVID, patutlah Allah bagi bala, patut sangat Tuhan bagi dengan macam-macam bala pada hari ini. Sebab nisbah kepada manusia yang tak pernah rasa syukur. Nak sujud pada Allah, nak beribadat, koman-koman pun tak hebat mana pun jaga semayang 5 waktu. Terlepas qada balik, dia buatlah juga. Mudah-mudahan esok kuat iman dia boleh jaga semayang dia. Tapi yang tu pun tak ada. Berapa ramai yang semayang mai di masjid, mai semayang tarawih, tapi tak semayang subuh, zuhur, asar. Allahu Akbar. Ujian Allah bagi. Subuh tak semayang, zuhur tak semayang, asar tak semayang, tahu mai maghrib pun tak semayang, buka puasa, lepas tu pi insya, pasal dia dah pi dah insya, lepas tu tarawih. Dan berlambak juga yang tak semayang insya tapi semayang tarawih. Boleh semayang insya tak semayang tarawih? Dapat apa? Ulama kata kalau tak semayang insya tak boleh buat tarawih. Waktu untuk tarawih tak ada. Dia ada waktu dia. Waktu dia kena semayang insya dulu. Apa pun hang kena settle insya dulu, baru hang boleh buat tarawih. Kalau hang tak buat insya, hang tak ada tarawih. Boleh faham? At least kalau dia buat qasar dan jamak pun, dia kena buat dulu qasar dan jamak, dia kena settle dulu. Apakah walaupun potong ke apakah, baru dekat dia ada dia punya tarawih. Kan? Berlambak yang buat macam tu daripada dulu sampai sekarang. Tadi saya tengok Bangla tu, semayang kaki duduk macam tu masa sujud, lipat tak kena perut ni tak kena yang ni, dia tak jadi macam tu, dia bagi kena kuku dia bagi terbalik ke. Semayang tak sah. Hak bergerak banyak, mayang tangan sini, tangan, Allah rasa macam dah terlambat ke aku hari ni. Ingat awal-awal tengok esok saya nak main awal, nak pederai sikit, habis-habis semayang nak bangun diri tuan-tuan, duduk 5 minit dia nak bagi tahu hukum semayang tak betul. Main bagui dah main, tapi tolong perbaiki semayang. Sia-sia ya kalau buat, kalau tak semayang tak betul. Kita jangan ingat macam ni, tak apalah dia pemain dah betul, daripada main ni kita kena betul. Bukan kita nak marah pun. Saya panggil, baik Maisat, ini kali semayang ini kaki ni macam tak mau, ini macam kasih lipat masa sujud. Dia duduk depan saya, dia sujud kaki duduk macam tu. Alamak, jahanam. Mayang tak sah. Dia belajar, dia tak belajar, dia ikut orang lah. Orang semayang, dia semayang, mayang betul ke tak betul dah. Islam tak suruh macam tu. Dia suruh orang semayang, mayang bagi betul. Mayang tak betul, kira tak semayang. Jangan sampai nanti esok duduk di hadapan Tuhan, duk rasa kata banyak padahal tak ada. Bocok kau jalan. Tu tak kira lagi kita duk bincang soal tauhid, soal ikhlas, soal meletakkan amalan yang kita buat kerana Allah. Soal yang kita buat, kita sedang sembah Allah, bukan exercise. Ada orang kadang-kadang dia ingat semayang ni adalah exercise, maka dia buat macam exercise. Maka kita akan jumpa orang semayang pasti oleh kerana dia ahli exercise. Saya bawa ajak daripada sifat solat Nabi di tempat saya, makcik-makcik main ramai di pondok kita. Ada satu kak tu dia kata apa? Ada satu orang bagi petua ustaz, masa kita rokok tu ustaz, kita bagi melentik sikit badan, bagi dia macam tu sikit, meleding sikit supaya tulang belakang dia jadi elok. Mayang bukan exercise. Exercise buat aerobik lepas tu. Walaupun dalam semayang tu ada exercise, tapi semayang bukan exercise. Dia cuma ada aja pergerakan-pergerakan, tapi hakikatnya dia bukan exercise. Amu exercise lebih lagi ambil buat lain. Yang ni nama dia semayang, pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya, ketaatan seorang hamba kepada Tuhan pencipta alam semesta. Maka tunduk dan sujud bukan kerana exercise. Ada orang masa dia rokok, dia pegang betih. Pasal apa? Dia nak bagi tulang belakang tu, bagi dia lebih sikit. Kan orang exercise kan pegang kaki, bagi apa nama? Bagi tunduk bagi lebih. Itu
exercise. Masalah lain lah hang buat macam tu. Ni bukan exercise yang tak boleh buat lagu tu. Walaupun sembahyang sah tapi makruh perbuatan macam tu. Sebahagian ulama yang syadid dia kata apabila bentuk rukuk itu seperti mana tidak dikira seperti mana bentuk rukuk sembahyang, maka batal. Termasuk juga yang saya berjumpa dalam kitab, iaitulah apabila rukuk jangan buat kendon lutut. Tahu kendon lutut? Macam berak taik semelit. Bagi kendor kita punya lutut, duduk macam tu. Duduk je tu. Yang ni orang tua-tua, mereka tak larat tu. Mereka nak duduk tak boleh. Lepas tu mereka berak. Mereka nak berak taik kerah. Taik semelit dia panggil. Jadi nak berak tak boleh. Dia nak duduk bawah. Taik tak mau keluar duduk tu. Ustaz ni sudah main ajak. Main ajak kat masjid ni ya. Lepas tu pergi abang kat orang. Di mana-mana masjid semua. Yang mana mengaji kat dia semua pergi buat lagu tu. Bila orang masjid abang kat saya balik, saya tengok kitab tak? Saya balik rujuk kitab. Kitab ni, semua kitab kata semayang batal buat aku tu. Saya main di masjid ni, saya nampak dia duduk kat situ, saya pergi jumpa dia, pasal saya hormat dia lebih tua pada saya. Tapi bab ilmu betul tak betul dia bukan kira tua muda. Dia ada perbincangan. Kita pergi dengan hormatnya. Assalamualaikum Ustaz, Pak Abang. Itu ada ustaz ada cakap macam ni. Saya saja nak confirm ustaz ada cakap macam ni. Dia kata ada ni, dia tanya kat saya. Jadi ustaz ambil di mana? Saya suka perangai saya tu. Saya direct, kalau saya boleh tanya saya tanya. Bila ni saya tak tanya. Sebab lah ni dia memang musuh dengan saya. Tak tahu tiba-tiba dia jadi musuh. Ustaz ni dah 70 lebih lah. Tak betul. Kalau saya pun tak betul, orang boleh buktikan saya tak betul. Oh, saya silap kot. Tak apa lah. Boleh jawab, saya jawab. Tiba-tiba saya tak betul juga. Tak betul. Nampak je aku silap. Aku pun bukan malaikat semuanya betul. Kadang-kadang tersilap, terlupa. Tak betul ya. Kalau ada khilaf. Tapi kita cakap based on apa ada dalam kitab. Maka bila kita tunjuk, ustaz ni dia kata apa? Dia kata tak. Kitab yang saya tunjuk saya pergi ambil gambar. Saya tunjuk kat dia. Dan setelah saya tunjuk, dia kata dah, kitab ni tak betul. Allah, tak apalah. Tapi saya nak abang kat tuan-tuan duduk macam tu. Kalau kita rokok, kita bagi kendon lutut, bagi lutut sakit tak apa. Orang tua sakit lutut semua, dia terpaksa duduk macam tu. Oh, tu dia dah tua, dia tak larat. Tak apa, takat mana boleh ya. Takat mana boleh orang tua badan belakang bongkok, tulang belakang ada masalah, dah 70, 80. Tapi kalau tuan-tuan tengok, yang ni pun 70, bukan sikit-sikit 75. Tapi steady ya, kalau dia pakai baju bawah dalam, hampa pun kalah. Okey ya, boleh. Tapi kalau dia sakit, memang dia ada masalah, dia boleh rokok, dia tak boleh rokok, tak apa, takat mana boleh. Tapi ingat, orang apabila dia punya amal ibadat tak sempurna, maka tak layak jadi tok imam. Dia hanya untuk dia punya semayang ya. Dia tak boleh jadi tok imam. Nah, jadi tok imam dia kena dia buat tu betul. Kalau nak jadi tok imam, tiba-tiba dia tak boleh nak betul-betul, maka dia tak sesuai dan tak layak untuk jadi tok imam. Dia hanya sah untuk diri dia sahaja. Jangan duk gagah lah nak jadi tok imam. Dah main tua lidah mau tarik apa semua, mau dah tarik dah. Dah baca pun dah tak betul dah kena lah stroke dah tak boleh baca. Dah bagi orang lain lah. Dia berebut pasal 750 yang saya. Alah rezeki nanti Tuhan bagi kot lain lah. Tak ada, tak apa buat cakap cara tak ada. Punya berebut, padahal dia tak mampu. Esok dia nak, betul dalam satu hadis Nabi kata takutlah bahawa kamu tu menjadi imam. Nabi bagi satu tarhib, menakutkan, khabar yang menakutkan. Kalau hang tak boleh jadi yang betul, hang jangan jadi tok imam. Sebab hang sedang duk bawa orang, kalau hang tak betul, hang nak kena tanggung kesilapan orang lain semua. Nak kena jawab esok di akhirat ni, berlambak di belakang-belakang banyak tak betul. Apa? Sekurang-kurangnya tok imam tu betul. Ada kaedah-kaedah dia, ada perkara-perkara tertentu yang tok imam akan tanggung. Umpamanya makmum mai lambat baca Fatihah, tak dan habis boleh rokok, imam Fatihah imam tanggung. Tapi kalau tok imam baca Fatihah tak betul, dia nak tanggung apa? Dia pun tak betul.
Sebab itulah perbaiki dan belajar. Ambil peluang untuk belajar. Satu bagus tuan-tuan yang duk main masjid Sungai Tiram, masjid ni kita macam-macam program kita buat. Lepas-lepas raya ni pun kita nak buat dalam Ramadan ni pun agak pack sikit waktu. Takat tazkirah demi tazkirah. Tapi lepas-lepas raya ni kita nak hidupkan, nak buat macam-macam program. Banyak orang main mengadu, ustaz kami baru nak belajar semayang. Mai lah bila orang buat, dah hang semayang tak betul. Orang buat free main suruh belajar pun hang tak mau belajar. Tapi baru ni yang kelas yang saya umum tu, yang nak buat yang sifat solat Nabi apa, kita minta RM50 tu kan. Ramai orang telefon dia nak mai haji, kita waktu tak dan. Lepas raya ni kita buat. Kadang-kadang saya geram bila saya bagi percuma buat program, orang tak menghargai. Hang kena ada sikit komitmen baru hang tahu, hang duit keluar baru hang tahu kata benda ni berharga. Bagi percuma dia buat belak-belak, dia rasa nak main-main, tak main sudah. Oh, mana boleh macam tu? Padahal kita nak buat semua free supaya mereka main belajar, tak main. Di setengah-setengah tempat buat mengaji Quran free, suruh main, tak main. Sibuk lah, esok di akhirat jawab lah. Quran yang tak tahu baca, alik batal pun tak kena, semayang pun tak betul. Orang nak ajak, tapi han tak mau main belajar. Jawab apa? Dah saya muda lagi ustaz, tak mati lagi. Ya, bagus. Bagus. Okey lah. Doa bagi umur panjang sikit. Syarat mati bukan tua, syarat mati bukan susah, syarat mati bukan ada sakit. Bila-bila masa boleh mati. Covid ni pasal berlambak muda-muda mati. Ni badan sadu, six pack, mati. Maka tuan-tuan kita nak kena jawab di hadapan Allah. Sebab Tuhan kata apa? Bukan suruh semayang. Hafizu. Saya ulang banyak kali sebelum ni. Tuhan kata pelihara semayang. Hang semayang, mula hang kena semayang. Lepas hang dah mula semayang, hang kena belajar perbaiki semayang. Perbaiki semayang. Hari ni saya buat kelas sifat solat Nabi separuh. Saya dah esok pula. Dia pun bagus. Saya suka soalan. Sebab saya pergi mengajar, kalau jenis orang tak suka tanya soalan, oh aku cukup beluat tu. Masa tak cukup tak apa, tapi bila kita ajak kot dia nak main tanyalah itu soalan. Saya rasa macam ni kot. Dia rasa macam ni, dia malu nak tanya soalan. Saat lagi bila dia tanya soalan, orang dia kata, apa dah soalan senang ni, bodoh ha. Dia rasa macam tu, akhirnya dia tak maulah tanya soalan. Faham tak? Dia rasa lagi orang diingat dia, tak apalah, katalah macam ni, ustaz saya ada soalan, saya bisa tengok satu orang, dia ni buat macam ni, tak payahlah kata diri kita. Kita katalah orang lain. Faham tak? At least jawapan tu nanti boleh dapat maklumat daripada semua orang. Lepas tu Nabi kata apa? Miftahul ilmi as-su'al. Anak kunci ilmu itu adalah soalan. Dan dalam satu hadis Nabi kata, orang yang bertanya dapat pahala 4 golongan. Dapat pahala banyak mana Tuhan bagi pahala kepada guru yang mengajar. Banyak mana pahala yang Tuhan bagi kepada orang yang belajar. Belajar kena ada guru, kena ada kitab, kena ada pen, kena ada soalan. Ini ada syarat-syarat belajar. Banyak mana pahala Tuhan bagi pada pendengar ilmu. Banyak mana Tuhan bagi pada 3 golongan ini. Dan dia ni yang tanya soalan, dia punya pahala dia dapat. Depa lain yang lain dengar dan jawab macam tu. Jadi kalau dia tanya soalan, dia dapat pahala 4 golongan. Kalau kita boleh kata dia ni 10, yang mengajar dapat 10 pahala, yang belajar dapat 10 pahala, yang mendengar dapat 10 pahala, yang bertanya soalan dapat 40 pahala. Oh, tu dia. Untung tanya soalan. Tak aku tu. Masa bila dia nak tanya soalan? Ustaz tu duduk kalut nak balik dah. Lepas tu, lah ni saya bukan duduk Teluk Kumbang, saya duduk balik pulau, ujung dunia. Jauh orang nak balik buka puasa. Keluar sini pukul 6, totel hari ni nak kena ambil makanan apa semua. Azan maghrib sat lagi baru saya sampai dekat Mantang Basiang. Jauh. Pagi-pagi saya main setengah jam je. Boleh tahan ke? Pedai duk rempik kau jalan. Kalau tuan-tuan nampak saya rempik kau jalan, tuan-tuan tak tahu. Oi ustaz tu. Ada kerja dia tengah duk rempik tu. Bukan saja-saja rempik, tak payah lambat. Pasal habis kelas tadi pukul 4 tu saya duk keluar lagi dia duk hambat saya. Ustaz satu soalan. Aku dah pergi masjid ni. Tapi tuan-tuan, saya nak bagi tahu kata kita main ke masjid, kita berpuasa, semuanya kita main kerana Allah. Tanam tekad kita keimanan. Nabi kata dalam satu hadis, apabila kamu melihat seseorang itu berulang alik daripada rumahnya ke masjid,
kamu naik saksilah bahawa orang itu beriman kepada Allah. Tapi mungkin dia ada salah silap diri dia, tapi koman-koman pun kita percaya mungkin dalam hati dia ada juga, mungkin ada juga yang mai ke masjid, mungkin ada sikap munafik dan sebagainya. Kita bertepi, kita sangka baik, mungkin dia orang beriman, sekurang-kurangnya dia ada iman, dia mai semayang. Dan kita ni yang mai ke masjid, jaga tekad dan niat kita, keazaman kita, kita punya niat, aku langkah masuk, aku nak mengabdikan diri kepada Allah, aku nak letak kepala aku sujud sebagai seorang hamba yang mentaati perintah Allah. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam satu ayat, kata Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan mereka ini disuruh dan layak untuk beribadah kepada Allah. Memang dalam ayat yang lain Tuhan kata apa? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا. Tidak disuruh mereka itu manusia, jin dan manusia, melainkan mengabdikan diri kepada Allah. Allah suruh kita beribadah kepada Allah. Maka inilah tuan-tuan, bulan Ramadan, syahrul ibadah, bulan yang meriah dengan kepelbagaian ibadah, bulan yang meriah dengan pelbagai perkara kebaikan. Yang ni tuan-tuan kena main subuh, nanti saya cerita kebaikan. Saya tak mau cerita benda yang sama. Siang kita lain, pagi kita lain. Esok pagi subuh main semayang, dengar nanti saya baca setiap pagi satu dua hadis kebaikan. Sebab itu kita tanya soalan, dia duduk fikir, baik baru dapat 10, 11. Lambat tu duk fikir nah. Duk ada dekat 7-8 tu kebaikan dalam ni. Dalam Ramadan kita mengaji, kita cari kebaikan. Apalagi benda baik, apalagi benda baik, apalagi benda baik. Itu mengaji khatam dah sekali, ulang lagi sekali takut lupa. Mana dia kebaikan? Buka dalam kitab ni. Nama kitab pun La Tahqiran Minal Ma'rufi Syai'a. Jangan kamu meremeh-remehkan perkara baik walaupun sikit. Dalam ni semua benda baik. Apa saja benda baik, jom kita belajar buat. Nanti kita cerita. Okey? Supaya kita jadi manusia tak tertinggal benda kebaikan. Dalam bulan Ramadan buat kebaikan, dan semua kebaikan kita buat kerana Allah. Allah suruh, Nabi suruh, Allah suruh, Quran kata, hadis kata. Kita belajar untuk kita buat kerana Allah, bukan kerana manusia. Ingat, itu perjanjian kita dengan Allah untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan. Tuhan makna apa? Lama tak tanya soalan tu. Tuhan, Allah itu Tuhan kita. Kita ini hamba Tuhan. Tuhan makna apa? Apa dia? Apa? Tak dengar. Apa dia? Apa? Zat. Dia kata zat. Tuhan memang zat. Tuhan bukan zat. Tuhan dia ada zat dan sifat. Dia mesti kena ada. Tak, itu dari sudut lain, perbahasan lain. Makna Tuhan, fokus, matlamat. Tuan-tuan tak ingat makna Tuhan. Zaki saya kata tuan-tuan tak ada Tuhan ni, tuan-tuan marah. Itu tanya, hang kata Allah tu Tuhan, betul ya, Allah tu Tuhan. Tuhan tu apa dia? Tuhan tu Allah. Allah tu Tuhan. Tuhan tu apa dia? Tuhan tu Allah. Jam begitu. Allah tu Tuhan, Tuhan tu Allah. Allah tu Tuhan, Tuhan tu Allah. Tak, saya kata makna Tuhan tu apa dia? Dalam kitab dia kata tumpuan, benda yang kita fokus, matlamat utama, tak boleh, objektif utama dalam kehidupan. Betul ya, kata gitu. Objektif utama dalam kehidupan kita. Hang makan kerana apa? Kerana Tuhan. Tuhan suruh makan, makan yang halal. Buat apapun kerana Tuhan, tu baru orang bertuhankan Allah. Hang kata hang orang Islam, hang bertuhankan Allah, tapi hang tak faham makna Tuhan. Tuhan suruh satu benda, hang tak buat. Tuhan tu tinggal satu benda, hang tak tinggal. Bulan-bulan puasa pun duk buat lagi benda-benda haram. Bulan-bulan puasa masih lagi terlibat dengan benda-benda yang dimurkai oleh Allah. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita, alhamdulillah, kita tak kata kita baik, tapi mudah-mudahan Allah bimbing kita jadi manusia baik. Allah takdir kita pada hari ini, dan mudah-mudahan istiqamah, kita selalu boleh jadi orang yang kekal di masjid. Salah satu daripada mereka yang akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid,
seorang lelaki termasuk perempuan yang hatinya terpaut dengan masjid, nak pergi masjid, nak pergi semayang, nak pergi mengaji, nak pergi masjid, nak buat ibadat, nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang panggil orang yang ada misi dan visi dalam kehidupan. Dia faham Tuhan tu apa dia. Sebab tu bila kita belajar tauhid macam ni, ayat-ayat tauhid membawa kita supaya kita sedar kembali bahawa kita adalah hamba dan kita perlu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat sehingga kan Allah Taala kata dalam ayat yang lagi dan yang lain, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibut taghut. Dan demi sesungguhnya kami utuskan pada setiap umat itu rasul, yang mana rasul itu mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkan bentuk pengabdian, tinggalkan bentuk fokus yang dinamakan taghut yang lain daripada Allah. Nak kerja boleh, tapi jangan kerja sampai tak semayang, maka kerja tu jadi taghut. Nak makan boleh, tapi makan sampai tak semayang, makan itu nama dia taghut, bentuk penyembahan lain. Pasal hang fokus kepada makan yang hidup hang fokus kepada kerja ya. Hari-hari fikir anak bini ya, kena duduk dengan anak bini, sampai nak pergi masjid tak boleh, duduk dengan anak bini sampai nak pergi semayang pun tak boleh. Nak kena duduk ya, bini kata tak boleh abang, mai duduk sini. Mana boleh pergi dah abang, pergi kerja balik nak kena duduk dengan saya, kepit. Oh mampus ya kalau dapat bini ke tu. Maka bini dengan anak masa tu jadi taghut, sebab hang tumpu kepada anak dan bini, hang lupa kepada Tuhan. Maka setiap Nabi mai kepada setiap umat, setiap Rasul mai kepada setiap umat, Tuhan kata, Tuhan suruh mereka ani'budullah, cerita kat manusia mengabdikan diri kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi bentuk penyembahan lain daripada Allah, bentuk pengabdian lain daripada Allah, bentuk penumpuan yang lain daripada Allah. Tepuk dada tanya iman. Tepuk dada tanya iman. Saya rasa macam satu tadi saya tengah duduk mengajar, ada satu orang driver bawa kren, dia tengah duduk angkat, kami duduk buat bangunan tak siap dia tengok dia main kren, saya duduk mengajar. Dalam saya duduk baca kitab, orang semua tak nampak, duduk tengok saya tengoklah siapa masuk masjid, siapa keluar masjid, saya dah nampak macam lah ni, tuan-tuan bukan tengok apa dia jadi kat belakang, saya duduk tengok kan. Jadi saya nampak dia main dengan dia naik tangga, dia nampak tabung dia pergi, dia keluar daripada kren dia tu, dia keluar main, lepas tu dia pergi, dia bubur duit. Tak ingat lah berapa ringgit dia bubur sedekah tu, dia keluar. Dalam hati saya kata, bagus lah orang macam ni. Dia kerja kren, yalah dia bawa kerja, dia tengah duk bekerja, dia nampak ada tabung, dia main nak bagi bubur tabung. Ya Allah, bagus ya. Orang macam ni kadang-kadang Masya Allah, Tabarakallah, tapi di luar masih ramai lagi manusia yang tak tahu rupa-rupanya dalam Ramadan ni, dan bahkan sedekah ni bukan tunggu Ramadan, bila-bila pun itu ada satu ibadat yang cukup besar. Nabi Muhammad dikatakan di dalam Ramadan dia punya ibadat, dia punya sedekah. Kalau cerita ibadat sedekah dia seperti mana angin taufan ribut yang mai, katakanlah saya letak kitab ni atas meja, kalau ribut mai hilanglah kitab-kitab ni semua, terbang habis semua. Macam itulah takkan mai satu rezeki melainkan semuanya Nabi akan infak di jalan agama Allah. Subhanallah. Yang ni orang panggil orang yang ada tauhid, dia percaya kata janji Allah esok di akhirat. Dia percaya apa? Janji Allah. Kadang-kadang saya tengok jealous, tengok setengah-setengah manusia boleh sedekah banyak-banyak. Ni mai bagi ribu-ribu, dia ni mai ratus ribu, dia ni boleh bagi juta ya. Tak sayang duit ke apa Susah-susah kerja siang malam duit ada sedekah. Tapi orang-orang macam ni depa belajar, depa pernah dengar ayat Quran, depa pernah jumpa hadis, depa tahu kata tanggungjawab depa satu hari duit berlambak, aku nak kena tanya banyak di sana. Nabi kata dalam satu hadis, takkan bergenjak tapak kaki manusia ketika berada di padang mahsyar melainkan dia akan ditanya tentang 4 soalan. Satunya akan ditanya an umrihi fima afnah. Tuhan tanya umur dia, untuk apa dihabiskan umur muda sampai ke tua. Anjara hang kena jawab soalan ni. Setiap hari yang berlalu hang guna untuk kepentingan peribadi ke, untuk hang punya hawa nafsu syahwat,
ataupun hang guna di jalan agama Allah. Tuhan akan tanya, antara lain Tuhan akan tanya, harta yang kami bagi kepada kamu daripada mana masuk dan ke mana yang dikeluarkan? 1 sen duit masuk, 1 sen duit keluar. Lagi banyak tanya. Maka sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, orang miskin akan masuk ke dalam syurga. Miskin yang ahli ibadat lah, dia rajin, dia orang baik, tapi dia miskin, dia akan masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya. Ingat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau 1000 kali dengan 500, 1000 kali 500 berapa? 1000 kali 500 apa? Ini dia, tu dia, kalkulator. 1000 kali 500 500,000 tahun. Oh, tu dia nisbah dengan kehidupan dunia. Oi, kita dengan sampai Nabi Muhammad baru 1400 1500 tahun. Yang ni 500,000 tahun. Oh, kalau nisbah kepada hari-hari dunia. Dia kata 500 tahun akhirat masuk awal dah. Dah masuk hidup seronok, pumpang barulah. Berapa lama dah duduk ada dalam syurga baru orang-orang kaya masuk. Pasal apa? Kena tahan dengan income tax di padang mahsyar. Dia dah cek satu persatu duit mana hang dapat, ambil bagi kat mana hang masuk, mana hang keluar. In out. Maka beruntunglah orang atas dunia ni, hartanya yang diinfak di jalan Allah, supaya nanti income tax dia tak teruk. Mudah-mudahan walaupun orang miskin masuk. Sebab itulah kalau kita tengok dalam sirah, pasal apa Abu Bakar Siddiq millionaire tapi jadi miskin lah. Umar Al-Khattab millionaire tapi masuk Islam, semua hidup sederhana, miskin, tak ada banyak, tak bermewah. Nabi Muhammad tu sendiri adalah seorang manusia millionaire. Kalau tuan-tuan tanya tentang retire young, retire rich, Nabi Muhammad lah orang. Saya pernah ikut kelas Dr. Azizan Osman, level nombor 3 atau nombor 4, retire young, retire rich. Berhenti maksudnya bersara awal. Umur 30-an Nabi dah bersara, pergi duduk di atas bukit, duduk bertahanus, beribadah kepada Allah, minta Allah bagi nur, bagi hidayah, bagi petunjuk, bagi bimbingan. Tinggal baru umur 35 tahun. Kalau 35 tahun masih muda lagi, tapi dia berhenti tinggal dunia ketika usia muda dan kembali kepada Allah. Kita semua tunggu 60, 70 baru kita nak pencen. Umur dia 75, bekas pensyarah di USM. Nisbah pada dunia dia dah berjaya. Dia pergi mengaji sampai mana? London, England, mana Zimbabwe tak pergi ya? Zimbabwe tak pergi. Mana-mana tah dia dah pergi mengaji, dia dah tak payah cerita pasal dunia semua dalam poket dia. Dunia dia tak heran. Tapi lah ni dia fikir, lah ni dia nak mengaji, dia nak buat amal ibadat ya. Dan percaya tuan-tuan, kalau saya ada alat yang boleh kembali ke zaman muda, orang pertama akan beli dia. Ingat dulu kan, zaman dulu ada gambar Mak Saleh, zaman saya budak-budak, Back to the Future. Dan dia ada satu alat apa ke apa, dia tipu pulas-pulas macam tu, dia boleh pergi zaman The Indian mana ke apa. Tapi tu filem Mak Saleh buat. Tapi saya nak bagi tahu, kalau ada alat tu boleh beli, confirm silap-silap pula dia nak pergi zaman bila? Agak-agak nak pergi zaman bila? 25? Oh 25, kemah 25, saya ingat 45. Oh tak mau nak pergi 25, dia nak start lagi awal. Tapi kalau saya tak mau, saya nak pergi umur 5 tahun. Kan, tak balik lagi. Tapi tuan-tuan, itulah hakikatnya Allah bagi kat kita. Hargailah kehidupan ini. Berapa umur kita tak penting, tapi yang balance tu tinggal berapa, yang tu isi bagi penuh, bagi betul-betul ibadah, tak lupa kepada Allah. Tak lupa kepada Allah. Percaya ataupun tidak tuan-tuan, saya minta maaf, saya bukan nak kata kat siapa-siapa. Hari ni tuan-tuan tepuk dada tanya iman. Hari ni siapa yang tuan-tuan sayang, yang betul-betul, yang betul-betul, tak boleh tipu, tak boleh tipu, cakap betul-betul, tuan-tuan sayang kat siapa? Hakikatnya apa? Mesti kalau tak kahwin lagi, mak ayah. Kalau dah kahwin,
bini, laki, anak. Kalau tok wan, cucu. Yang ni lah nombor satu, bukan Allah. Tak boleh tipu. Mulut boleh sebut Allah nombor satu, sebut ya Allah nombor satu. Tapi bila mai semayang, cucu pegang tangan, jom tok terlupa dengan semayang. Tuan-tuan, itu hakikatnya kita tak meletakkan Allah nombor satu dalam hati. Saya tak kata siapa kat hati saya, mungkin kemungkinan saya pun macam tu juga kot. Sibuk dengan kadang-kadang dengan kerja kita tak meletakkan Allah nombor satu dalam hidup kita. Habis tu kalau kita mati, bila tak letak Allah nombor satu, berarti kita tak meletakkan tauhid. Tauhid tu ambil daripada perkataan wahid. Wahid tu satu je dalam hati. Mana boleh ada banyak? Kalau dah ada macam-macam, Tuhan buat dalam ni, bini buat dalam ni, anak buat dalam ni, kerja buat dalam ni, tak nama satu, dah empat. Mana ada tauhid? Kena letak Allah nombor satu, yang lain semua side sambil-sambil. Tapi itulah, macam mana nak letakkan Allah nombor satu? Inilah kita sedang usaha membina ilmu dan amalan, membina iman dan taqwa, untuk kita meletakkan tauhid Allah yang satu segala-galanya untuk aku. Inna salati, sesungguhnya semayangku, wa nusuki, ibadat aku keseluruhannya, wa mahyaya, kehidupanku, anak, isteri, keluarga, pekerjaan, semua hartaku, ini nama dia, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah. Inilah maksud Allahus Samad dalam qul huwallah, qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Allah lah tumpuan dan matlamat misi dan visi kehidupan kita. Baru ada Allahu Ahad. Bila ada Allahu Ahad, dia mai Allahus Samad. Bila hang meletakkan Allah saja dalam ni, barulah Allah tu jadi Allahus Samad. Allah lah hidup praktikal. Jadi macam ni. Sekali lagi, bila kita meletakkan Allahu Ahad di sini, ni baru tu. Bila kita meletakkan qul huwallahu ahad, Allahu Ahad di sini, maka praktikal hidup kita di luar dia mai Allahus Samad. Maksudnya kita akan faham bahawa bila Allah saja satu, kita buat kerja yang lain semuanya ke arah Allahu Ahad. Benda yang boleh tarik kita sehingga Allah dan ada lain pada Allah dalam hati, berarti kita tak meletakkan Allahus Samad. Inilah makna Tuhan, Allahus Samad. As-Samad makna apa? Kita buat semua untuk Allah. Kita buat semua untuk Allah. Tumpuan dalam kitab dia kata, matlamat. Objektif pun kita boleh sebut matlamat. Hang buat untuk apa? Buat untuk Allah, kesudahan dia, ending dia tu juga untuk Allah. Full semuanya adalah untuk Allah. Ini nama dia tauhid. Tauhid ini akan terbina apabila adanya iman yang tinggi. Iman yang tinggi akan terbina apabila ada amalan-amalan yang banyak. Maka Ramadan ni kena kuatkan amalan, kena banyak sikit. Orang main tanya, insyaAllah esok petang kita ada bincang tentang solat tarawih. Tajuk dia yang kelima, yang keenam. Dia punya ikut turutan tajuk dia. Esok bincang tentang tarawih. Ada kata tarawih 11, ada kata tarawih itu 8, ada kata tarawih itu 20, ada kata tarawih itu 23, ada kata tarawih itu 36, dan ada kata tarawih itu 100 rakaat. Di Yaman ada orang semayang 100 rakaat tarawih. Ada orang semayang 36 rakaat, ada orang semayang 23 rakaat, ada orang buat 8, ada orang buat dan sebagainya. Esok kita bincang pendapat-pendapat ni, qil wa qal, macam-macam. Tapi saya pegang macam ni, lagi banyak kita buat, lagi dekat kita dengan Allah. Lagi kurang kita buat, lagi kurang, lagi jauh kita dengan Allah. Kaedah fiqh kata, ma kana aktsara fi'la kana aktsara fadla. Lagi banyak hang buat, lagi banyak fadilat hang dengan Tuhan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup saya rasa pada petang ni tuan-tuan dah dapat dah gambaran tentang tauhid. Di sini kena ada apa? Kena ada satu. Di sini kena ada apa? Satu. Allah ya.
Yang hakikat sekarang ni di sini bercampur Allah dengan benda lain. Maka bagaimana cara kita nak meletakkan Allah? Utamakan Allah dalam apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita akan menjadikan Allah lah segala-galanya dalam hidup kita. Bila sampai kepada peringkat satu lagi kan, kaedah nak bagi dapat Allah dalam hati ni, dia kena beruzlah. Dia sekali-sekala dia kena keluar, pergi duduk satu tempat, dia kena tinggai semua-semua dunia ni, dia kena pergi duduk, tapi dia perlu bimbingan guru. Dia tak boleh seorang-seorang, takut lagi setan dia bagi sesat, hawa nafsu dia bagi sesat, dunia dia bagi sesat. Perlu bimbingan guru yang mursyid, guru yang jaga dia bagi elok-elok. Cuma kita nak bagi tahu, kata kita perlu beruzlah seketika tinggai saat dunia, yang mana dunia ni lagi kita duk hambat, sebenarnya dia lagi duk lari daripada dia, daripada kita. Nah, apa kata Imam Ghazali? Rugilah manusia yang menuntut dunia padahal dunia lari daripada dia. Maka beruntunglah manusia yang apabila dia lari daripada dunia, akhirat yang hambat dia. Nah, untung, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan manusia. Saya bukan suruh tuan-tuan tinggal duduk lautan, tinggal mu anak bini tak ambil tahu. Dah. Kita bukan buat macam tu. Syariat kena jaga, kena bagi pebetul. Pebetul semua settle bab-bab dunia ni. Lepas tu kita duduk beruzlah, mengasingkan diri. Paling-paling tidak pun mai bulan Ramadan, mai iktikaf di masjid. Salah satu daripada 6 perkara Nabi buat pada 10 malam terakhir, Nabi tak tidur dengan bini dia. Bukan tak tidur, terus 10 hari ya pun. 10 hari ya. Lepas 10 hari jumpa serupa malam pertama balik minta izin, bukan minta izin, bagi tahu kat isteri kita, bincang elok. 10 hari ya, 10 malam ya abang tidur kat masjid, abang nak iktikaf, nak usaha bagi dapat Lailatul Qadar. Boleh? Kita bincang elok dia bagi Bukan tak ambil tahu. Kan? Bukan tak bagi makan, tanggungjawab semua urus bagi elok. Cuma kita jaga hati kita ni duk terlibat dengan dunia. Hati kita penuh dengan macam-macam Tuhan dalam hati. Kita nak bawa hati kita tauhid kembali pada Allah, hanya meletakkan Allah satu-satunya dalam hati kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah tolong banyakkan doa, minta ya Allah tolonglah kami ya Allah. Bangun dalam Ramadan ni siang, malam, pagi, petang duk baca doa, semayang duk baca doa ya Allah. Imam baca doa lagi, kita pun baca doa ya Allah. Tolong ya Allah, buang hasil segala bentuk ketuhanan, penyembahan lain daripada Engkau dalam hatiku ya Allah. Ya Allah tolonglah bagi aku dapat tauhid yang sebenar ya Allah. Ya Allah tolong aku bagi dapat ma'rifatullah yang sebenar ya Allah. Bimbinglah aku ke arah kebaikan. Minta, Tuhan kata minta aku nak bagi. Ud'uni astajib lakum. Minta. Kita tak pernah minta, baca doa Arab tu imam baca, hak tu imam baca doa amin dengan tak faham tak apa benda tu imam duk baca. Tu imam tu duk baca bahasa Arab, bepilah dia seronok dia seorang yang baca, tapi kita tak faham apa, amin tak apa, dapat juga. Cuma kita ada macam-macam permintaan. Masa kita sembahyang sunat, masa kita lapang, kita duduk angkat tangan. Sepanjang Ramadan ini tak ada masa yang tak boleh berdoa. 24 jam semua hidup dengan doa. 24 jam ulama kata dalam Ramadan hidup dengan doa. 3 amalan tak boleh tinggal, amat tak boleh tinggal dalam Ramadan. Satunya banyakkan doa dalam Ramadan, yang kedua baca Quran, dengar Quran, tengok Quran, hidup dengan Al-Quran, dan yang ketiganya banyakkan bersedekah fi sabilillah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi rahmat banyak, bagi ganjaran banyak, insya-Allah ada rezeki. Kita jumpa lagi esok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.